Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ni kita belajar pelajaran 17 Hajjatul Wada'. Okey, sebelum belajar kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Hajjatul Wada'. Okey, Hajjatul Wada' ni apa dia? Okey, Hajjatul Wada' ni haji perpisahan ataupun haji yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji yang pertama dan terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok, perhatikan ayat bawah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Okey, surah Al-Ma'idah. Ayat ni diturunkan ketika mana Rasulullah berada di Arafah. Okey, maksudnya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Okey. Turunnya ayat Al-Quran ini menunjukkan Islam telah sempurna. Islam telah sempurna, telah selesai, lengkap. Okey, tetapi para sahabat Nabi SAW dengar ayat ni, mereka bersedih. Sahabat-sahabat ni bersedih. Sebab apa? Sebab ayat ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama bersama dengan sahabat, yang mana Rasulullah telah sempurna, jadi Rasulullah akan wafat dan akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Okey. Okey, seterusnya tengok sikit latar belakang Hajjatul Wada'. Ni boleh baca ni, perbualan ni boleh baca dengan mak ke dengan ayah. Okey, cuma ustaz nak tengok sini. Okey, latar belakang Hajjatul Wada'. Okey, ketika Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah 9 tahun dan tidak pernah mengerjakan haji. Okey, Rasulullah duduk Madinah tu 9 tahun tidak pernah mengerjakan haji, sehinggalah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji. Bila Rasulullah buat pengumuman ni, para sahabat orang Islam gembira. Lalu mereka semua mengikut Rasulullah, menyertai seramai 90,000 orang lebih kurang. Ramai yang ingin mengikut Rasulullah menunaikan Hajjatul Wada'. Okey, seterusnya. Okey, tengok poin kat sini. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulqa'dah. Ingat tarikh ni ya. 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah Rasulullah berangkat ke Mekah, pergi ke Mekah. Okey, kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Okey, daripada kronologi maknanya susunan bagaimana Rasulullah pergi menunaikan haji di kota Mekah. Okey, yang pertama, okey, Zulhulaifah, satu perkampungan yang hampir di Madinah. Maknanya keluar daripada Madinah. Okey. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah dan bermalam di sini. Okey, bermalam di Zulhulaifah. Kemudian yang ni penting ni. Kemudian Rasulullah niat berihram. Berihram maknanya niat untuk menunaikan haji. Kemudian daripada Zulhulaifah Rasulullah meneruskan perjalanan, tiba di Zultuwa, berhenti dan bermalam. Okey, ini satu tempat yang hampir dengan Mekah. Maknanya sampai di Mekah, sesampainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Okey, di Baitullah Nabi tawaf dan sa'i. Okey, selesai tawaf dan sa'i ni, Rasulullah pada 8 Zulhijjah pergi ke Mina.
Okey, Mina satu tempat yang di Mekah. Baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Okey, di Arafah ingat 9 Zulhijjah. Di Arafah 9 Zulhijjah. Nabi melakukan ibadah wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir. Ingatlah khutbah terakhir Rasulullah. Okey, selesai di Arafah, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Okey, seterusnya baginda melakukan ibadah melontar jumrah dan menyembelih unta di Mina. Okey, kembali semula di Mina selama 13 hari. Selama 3 hari. 11, 12, 13 Zulhijjah. Selesai sembelih unta semua, Rasulullah kembali semula ke Mekah melakukan tawaf yang terakhir sebelum baginda kembali ke Madinah. Okey, boleh tengok sikit peta ni, contoh. Okey, nampak tak ni? Okey, ni Madinah. Okey, ni Rasulullah duduk di Madinah. Kemudian di Madinah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pergi ke Zulhulaifah. Seterusnya niat apa semua, Rasulullah pergi ke Zultuwa. Daripada Zultuwa ni pergi ke Mekah menunaikan tawaf. Kemudian daripada Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mina. Duduk di Mina sehari. Kemudian daripada Mina pergi ke Arafah. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yang terakhir. Okey, daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah semalam, kemudian kembali semula ke Mina. Di Mina ni melakukan ibadah korban semua, sembelih unta semua. Kemudian Rasulullah kembali semula ke Baitullah, ni Mekah ni, tawaf yang terakhir, kemudian kembali ke Madinah. Okey, itu serba sedikit ringkasan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Okey, ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad. Okey, Ustaz Arab semua boleh baca. Tulis dalam satu kertas khutbah ni, tulis dalam satu kertas kosong, buat cantik-cantik, kemudian lekat dalam bilik kamu. Boleh baca. Ni khutbah terakhir Rasulullah berkenaan dengan kehidupan kita umat Islam. Okey, seterusnya iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Okey, 3 benda yang kita boleh ambil dekat Hajjatul Wada'. Yang pertama, hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Kalau kita solat sungguh-sungguh. Bukan kerana mak, bukan kerana ayah, kerana Allah Ta'ala. Kemudian menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Ingat, rujukan kita Al-Quran dan Sunnah. Sunnah ni perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Okey, semua tu perlu jadikan rujukan kehidupan kita kalau nak berjaya di akhirat. Okey, yang ketiga, hidup bersatu padu. Maknanya kita sama umat Islam bersatu padu, jangan bergaduh, jangan bertengkar. Kita umat Islam kena bersatu padu. Okey, selesai ringkasan daripada Hajjatul Wada'. Insya-Allah apa yang Ustaz bagi ni boleh kamu ambil manfaat dan boleh lagi banyakkan bacaan-bacaan kamu. Okey, seterusnya tengok sikit, kita buat latihan. Okey, tak banyak, muka surat 162. Okey, cara-cara menghubungkan silaturrahim. Keluarga, jiran, tetangga, sesama rakan. Okey, buat ni. Macam mana nak menghubungkan silaturrahim dengan keluarga? Contohnya makan berjemaah ke. Okey, itu satu contoh. Okey, insya-Allah selesai pelajaran kita hari ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.